Belakangan ini gejala buli di sekolah semakin membimbangkan banyak pihak. Huraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Okey, sebelum tu, isu utama untuk soalan ni apa? Gejala buli. Gejala buli. Okey, yang ini isu utama. Kehendak soalan. Kehendak solat langkah-langkah mengatasi masalah. Okey, langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Okey, untuk soalan ni, langkah-langkah untuk mengatasi tidak merujuk kepada pihak tertentu. Jadi boleh beberapa pihak. Contoh, pihak apa yang pertama? Pihak sekolah. Pihak sekolah. Ibu bapa. Ibu bapa. Yang tu saya buat singkat. Pihak kerajaan. Pihak kerajaan. Diri sendiri. Diri sendiri. Media massa. Pihak media. Media massa. Gejala buli. Gejala buli ni ada banyak jenis. Contoh, yang pertama, buli macam mana? Buli online. Buli online. Okey, buli online tu buli apa? Buli maya. Buli maya ataupun buli cyber. Lagi? Buli cyber. Buli fizikal. Buli fizikal. Buli mental. Buli verbal. mental. Apa Barkis? Buli verbal. Verbal. Okey. Verbal tu lebih kurang macam fizikal juga. Peras ugut. Hakim, hang cakap mental. Macam mana nak buli mental dia? Ejek mengejek tu. Ejek mengejek. Kan hang guna perkataan palau. Palau. Buli. Palau. Palau pun kira buli juga. Buli perhubungan. Kita memulaukan. Palau ni pulau. Kita pulaukan dia. Tak nak berkawan dengan dia. Gejala buli ni kita kelompokkan sebagai gejala sosial. Masalah sosial. Banyaklah. Antaranya gejala buli. Lagi apa lagi? Pukul, bunuh. Okey. Membunuh. Betul? Rogol. Okey. Rogol. Perancur. Saya buat satu saja. Seks. Luar nikah. Sumbang. Haram. Sumbang Mahram. Haram. Merosakkan harta benda. Apa? Vandalisme. Vandalisme. Rompakan. Gila tu. Merempit. Teruk. Teruk. Iaitulah gejala sosial. Jadi setiap gejala sosial yang kita nyatakan ataupun kita senaraikan tadi mesti akan ada sebab ataupun punca berlakunya gejala sosial tersebut. Yang pertama, merujuk kepada diri sendirilah. Suka kepada keseronokan. Hanya memikirkan keseronokan. Tak kerti nak jaga diri. Tidak tahu untuk mengawal diri. Okey, boleh juga. Apabila dia tidak tahu untuk mengawal diri, dia akan mudah terpengaruh. Biasanya mudah terpengaruh dengan siapa? Rakan sebaya. Rakan sebaya. Adanya masalah dalam kekeluargaan. Masyarakat tak ambil peduli. Mementingkan diri. Diri sendiri. Okey, betul. Okey, keluarga tadi. Masalah dalam keluarga. Contohnya apa? Hubungan sosial. Hubungan sosial macam mana tu? Anak. Dia tak sayang anak tu boleh. Adanya sikap pilih kasih. Pilih kasih kan. Sayangkan satu-satu saja. Anak yang lain dia tak sayang. Dia sayang seorang. Macam tu pilih kasih. Ibu bapa bergaduh di hadapan anak-anak pun memberi impak kepada anak-anak tu untuk buat benda yang tak baik lah.
Lagi apa lagi? Kesian anak-anak. Ya. Ibu bapa apa nama dia pergunakan anak-anak. Mempergunakan anak-anak. Kekeluargaan ni hidup dalam miskin, keadaan kemiskinan. Jadi keadaan kemiskinan tu dah mendesak ibu bapa ni untuk libatkan anak dia dalam Jual benda anak yang dia. tak baik. Bukan pukul. Dah. Pukul tu ya juga. Dia jual anak dia. Betul. Bagi satu benda yang tular berkaitan dengan gejala buli di sekolah. Yang dia pernah rosakkan apa benda entahlah tu, dia kena strike kau. Kena sereka tu. Sekejap saya tunjuk kalau ada lagi lah. Kejadian seorang pelajar sebuah Nak beli barang tu. rendah di Besut Terengganu dipercayai menjadi mangsa buli. Video yang mula tular sejak tengah hari tadi memaparkan seorang murid lelaki ditumbuk dan ditendang sekurang-kurangnya 3 murid. Hari ni ke? Seorang murid Ni lama dah. Ni sekolah rendah kot. Bukan sekolah menengah tau. Sekolah rendah. Sekolah rendah pun dah terlibat dengan buli. Ketika dihubungi berkata, satu laporan polis telah dibuat oleh sebaik sahaja tahu mengenai kejadian itu. Mangsa telah diberi kaunseling oleh pihak sekolah serta pejabat pendidikan daerah PPD Besut bagi meminimalkan kesan negatif emosi mangsa akibat Ya, cikgu, ni bulan rendah. Saya pernah. Oleh rakan. Okey. Yang tadi punca. Sekarang kita masuk langkah. Belakangan ini, gejala buli di sekolah semakin membimbangkan banyak pihak. Uraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Secara umumnya, buli bermaksud perbuatan negatif oleh seseorang yang lebih kuat kepada mereka yang lemah. Perbuatan ini dilakukan secara berulang kali terhadap mangsa dengan tujuan mendatangkan perasaan tidak selesa, aman, tenteram dan harmoni. Seperti yang sedia maklum, masalah buli kini semakin hari semakin hangat diperkatakan dan telah menjadi suatu perkara yang membimbangkan di Malaysia. Terdapat pelbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk membendung fenomena ini? Antaranya, ibu bapa wajarlah memberikan didikan agama yang teguh kepada anak-anak sejak kecil lagi. Peribahasa Melayu ada mengatakan menentuk bulu biala dari rebungnya. Hal ini dinyatakan demikian kerana didikan agama merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan seseorang kerana pendidikan agama membentuk seseorang manusia untuk sensitif kepada dosa dan pahala atau balasan baik dan balasan buruk di akhirat nanti. Kesannya, anak-anak juga akan melakukan buli kerana memahami bahawa buli dan sebarang perbuatan yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada orang lain merupakan tindakan yang salah di sisi agama. Selain itu, peranan media semasa juga penting sebagai wahana yang berkesan untuk mendidik manusia. Sebagai contoh, filem-filem yang mengandungi adegan ganas yang keterlaluan dan yang boleh mendidik remaja untuk meniru aksi buli hendaklah disekat daripada tontonan umum. Media juga perlu memaparkan filem, gambar, cerita dan rencana yang menonjolkan kesan-kesan buruk buli. Di samping itu, media juga perlu sentiasa menayangkan iklan-iklan larangan membuli seperti larangan merokok. Tanggungjawab sosial media semasa sama ada media elektronik, media internet maupun media cetak amat penting dalam menangani masalah buli. Seterusnya, pelaksanaan peraturan yang tegas wajarlah dilakukan untuk memberikan keinfasan kepada pembuli dan menjadi pengajaran kepada orang ramai. Pelaksanaannya hendaklah dilaksanakan tanpa memilih bulu dan tegas. Sebagai contoh, pihak sekolah haruslah mempamerkan kekuasaannya dengan menetapkan peraturan tegas dapat membendung kemulut ini. Pelajar yang terlibat dalam gejala buli mestilah dirotan atau dibuang sekolah. Sepatutnya kita dapat membanteras kes buli hingga tahap sifar. Di samping dapat menjamin keselamatan pelajar di kawasan sekolah untuk
menimba ilmu. Akhir sekali, kempen kesedaran oleh pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan NGO juga mampu menyedarkan isu buli ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kempen kesedaran akan memberikan pendedahan ilmu kepada ibu bapa dan guru agar mereka dapat mengenal sama ada anak atau pelajar mereka telah menjadi bangsa buli atau tidak. Program-program kesedaran kepada kelompok-kelompok tertentu seperti ibu bapa, golongan pendidik dan remaja mestilah dijalankan secara berterusan dan bukannya bermusim bagaikan hangat-hangat tahi ayam. Tuntasnya, kempen kesedaran dapat memberikan kesedaran secara berterusan dan menyimpulkan masalah buli. Kesimpulannya, terdapat banyak langkah yang dapat diimplementasikan untuk menangani gejala buli. Jika masalah buli dapat diatasi, sudah pasti murid dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti saja. Sebaliknya, perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama diturun. Jika dituruni untuk mengurangkan gejala buli, semoga berkat daya usaha yang gigih daripada semua pihak, kita dapat mendulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia.